KPM. Buat macam mana ni? Ayo, kenapa macam ni? Yang ni sebelah ni warna hijau, sebelah sini macam dah tukar warna kuning. Nak buat macam mana ni? Aduh. Hai Sean. Hai cikgu. Kenapa macam runsing je cikgu tengok ni? Itulah cikgu, daun pokok saya ni dah tukar dah macam dah jadi warna kuning cikgu. Saya pun risaulah. Sean letak pokok ni dekat mana? Dalam bilik saya cikgu. Dalam bilik. Pokok ni memang cantik Sean. Tapi bila dalam bilik, nanti kita cuba teroka. Kenapa dia jadi warna kuning? Salah ke kalau letak dalam bilik? Okay, sebab dia perlukan penerangan yang panjang lebar. Ya, dan kepada mereka yang menonton di rumah, selamat menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, hos anda, Sean Siun dan juga Cikgu Zamimah. Ya, saya. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan kepada adik-adik di rumah untuk sentiasa mengikut SOP seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer, dan apabila berada di tempat awam, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Seperti saya dengan cikgu kan? Rasanya dah lebih macam 2 meter kan cikgu? Betul, jauh ni. Cikgu, saya nak minta cikgu, jom kita buka pelitup muka, tapi sebelum tu pakailah gel sanitasi tangan ataupun gel pembasmi kuman. Okey, cikgu dah pakai. Saya pakai lagi sekali lah. Okey, dan sekarang bolehlah kita buka pelitup muka. Okey, dan kepada adik-adik yang ada di rumah, pastikan bila buka pelitup muka ni, janganlah letak atas meja, jangan letak atas lantai, atas kepala, janganlah. Simpanlah di tempat yang selamat, seperti bekas ni yang saya ada kat sini. Dan cikgu pun ada bekas ya cikgu? Ya, saya pun ada bekas juga. Baiklah cikgu, sebelum kita mulakan penerokan kita, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua murid-murid. Okey, hari ini cikgu akan bersama-sama dengan awak semua di rumah. Okey, cikgu, nama cikgu Zamimah binti Mak Johari. Cikgu mengajar di Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Pengalaman cikgu mengajar subjek mata pelajaran biologi. Okey, selama 12 tahun. 12 tahun, tapi cikgu nampak muda je. Alhamdulillah. Okey, baiklah cikgu, saya nak tanya ya. Saya nak tanya ya, apa kena-mengena barangan yang kita atas meja ni dengan penerokan kita cikgu? Betul. So, untuk merungkai kerunsingan Sean tadi tu kita akan membincangkan atau kita akan meneroka tajuk fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Bagaimana proses fotosintesis? Nanti kita terokalah. Ya, dan bersama kita untuk penerokan kita, kita juga ada 6 murid kita yang ada dalam talian bersama kami. Betul. Jom kita tengok siapa dia. Hai. Hai semua. Hai. Okey, so bila saya sebut nama nanti kenalkan diri anda ya. Kita ada Haris. Ya, nama saya Muharis bin Zuhaidi. Okey, dan seterusnya adalah Arif. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hakimi bin Kamrul Arifin. Terima kasih. Saya merupakan pelajar kita 5 Sekolah Sultan Alam Shah. Terima kasih. Dan seterusnya Haziq. Jangan lupa ya untuk beri salam hormat tangan atas dada ya. Assalamualaikum, saya Irfan Haziq bin Iskandar. Okey, terima kasih Fahan. Dan seterusnya kita ada Danish. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Dini Syafiq bin Muhammad Nasir dari Sekolah Sultan Alam Shah. Okey, dan yang terakhir Amar. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amar Arif. Saya dari Sekolah Sultan Alam Shah. Okey, so inilah dia 6 murid kita yang ada dalam talian yang akan bersama kita untuk menerokai subjek kita ataupun topik kita pada hari ini adalah fotosintesis ya cikgu? Ya, betul. Okey. So untuk ni ya cikgu, kita ada banyak nak bincang dekat depan ni bagaimana untuk bukan macam nak pulihkan tapi nak tahulah kenapa dia tukar warna kuning. Betul? Ini juga adalah benda-benda kat sini. So kalau anda nak tahu dengan lebih lanjut lagi apa yang kita akan terokai pada hari ini, pastikan anda tonton sehingga penghujung rancangan kita pada hari ini. Betul. Cikgu, saya nak tanya untuk subjek fotosintesis ni susah ya cikgu? Dia tak susah. Kita faham untuk nak memahami dia tu mula-mula mungkinlah sedikit susah sebab kita tak nampak. Tapi boleh faham. Boleh faham lah, asalkan kita sedikit faham. Sedikit fokus diperlukan. Okey, baik. So sebelum kita menerokai dengan lebih mendalam
dalam lagi. Apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zamimah. Alright, Cikgu, untuk hari ini kita akan terokai dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan topik fotosintesis. Fotosintesis, Okey, betul? silakan Cikgu. Okey. So, kita dah tengok tadi kerunsingan Sean berkenaan dengan kenapa daun ni kita tengok semakin kuning. Dan Sean kata dia letak dalam bilik. Dalam bilik. Kenapa? Apa kaitan letak dalam bilik dengan pokok tu menjadi kuning? Itu yang kita nak teroka hari ini. Okey, so cikgu dah terangkan tadi kita akan meneroka tajuk fotosintesis. Jadi murid-murid, tajuk fotosintesis. Fotosintesis adalah satu proses yang berlaku di dalam tumbuh-tumbuhan, terutama yang berwarna hijau, di bahagian pokok yang berwarna hijau. Dan proses ini ataupun teori ini bukan datang sekaligus, Sean. Oh, tidak. Dia bukannya melibatkan satu saintis saja. Satu saintis ni dia bekerja untuk mengkaji fotosintesis saja, tidak. Dia bermula sangat awal, dan dia berperingkat. Jadi ada banyak saintis atau ramai saintis yang terlibat dengan penghasilan formula fotosintesis yang kita ada sekarang. Jadi untuk kita meneroka saintis-saintis dulu, penyumbang-penyumbang utama ni, cikgu nak minta lah murid-murid cikgu yang bijaksana ini untuk cuba menerangkan. Kita ada 3 saintis. Boleh? Siapa yang nak terangkan dulu? Saintis kita ada banyak sebenarnya, tapi kita terangkan 3 lah. Danish, jangan angkat tangan dah. Danish, okey Danish. Jadi untuk saintis yang pertama ialah John Baptista Van Helmont. Pada tahun 1640. Pada tahun 1640, beliau telah membuat satu eksperimen untuk mengkaji makanan dalam tanah, dalam tumbuhan. Betul. So antara prosedur dalam kajian berikut ialah step pertama yang beliau buat ialah dia seeding weight 2.3 kg. Ataupun biji benih seberat 2.3 kg. Timbang biji benih. Dan seterusnya dia memasukkan soil sebanyak 90 kg. Tanah kering atau soil, dried soil. Betul? Tanah kering lah. And plant was watered selama 5 tahun. Dan 5 tahun. Dan seterusnya setelah 5 tahun, tumbuhan berikut ditimbang dan mendapati tumbuhan itu weighing in 77 kg. Bertambah ya beratnya. Bertambah. Betul. Jadi daripada eksperimen-eksperimen saintis kan, biasanya dia nak mengkaji sesuatu teori itu dia akan melakukan eksperimen. Jadi eksperimen-eksperimen yang berbeza lah saintis ni lakukan. Dia ada objektif yang berbeza untuk dikaji. Okey, terima kasih Danish. Cikgu harap yang lain faham. Ada lagi yang kedua, ada saintis yang kedua siapa ya? Saya tu. Siapa tu? Arif. Arif. Satu saintis pilihan awak. Saintis yang kedua bernama Joseph Priestley. Pada tahun 1772, Joseph Priestley telah pun membuat satu eksperimen bagi mengkaji sama ada tumbuhan membebaskan oksigen ataupun tidak. Jadi eksperimen itu berjalan dengan meletakkan 2 ekor tikus dalam 2 balai yang berbeza, di mana tikus di balai yang pertama mati selepas dia dibiarkan beberapa hari, dan tikus di balai yang kedua kekal hidup kerana ada tumbuhan bersamanya. Jadi daripada kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen ini adalah tumbuhan memang membebaskan oksigen ke atmosfera. Okey, terima kasih. So, murid faham kan? So, dia ada 2 balang. Satu tikus yang tak ada pokok, satu lagi tikus dan pokok. So tikus yang tak ada pokok ni dia mati selepas beberapa hari, dan yang ada pokok ni dia kekal hidup. Sebab asalnya idenya adalah untuk mengkaji sama ada pokok ni menghasilkan oksigen ataupun tidak. So dengan oksigen kita boleh hidup dengan dan juga bernafas kan? Yes, dan yang terakhir saintis yang dia semakin lama dia semakin dekat dengan kita lah masanya, time frame-nya. So kita tengok saintis yang ketiga dia cakap apa? Saya cikgu. Okey, Akil. Alright, Akil. Berdasarkan kajian saya, saintis ketiga
Robin Hill telah menjalankan kajian pada tahun 1939 bahawa oksigen dihasilkan melalui tindak balas cahaya semasa fotosintesis. Okey, betul. Okey, so jadi yang kita semakin dekat kepada persamaan yang kita ada sekarang ni. Dan sebenarnya tak mustahil kalau satu hari nanti murid-murid ini yang menjadi saintis juga mengkaji lagi dengan idea yang dia ada, mungkin persamaan ini boleh berubah sebenarnya. So tak fix lah. Okey. Okey. Alright, so terima kasih itu untuk saintis. Jadi murid-murid, apa sebenarnya dari kesimpulan-kesimpulan yang saintis-saintis tu dah lakukan, okey, kajian-kajian tu, apa sebenarnya yang pokok perlukan, okey, untuk mendapatkan makanan ni dalam proses fotosintesis? Apa yang dia perlu? Siapa? Okey. Amar. Pokok memerlukan karbon dioksida, cahaya matahari dan juga air untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, betul. Perlukan karbon dioksida, air dan juga cahaya matahari. Dan apa pula hasil daripada bahan-bahan tadi tu? Saya cikgu. Okey, teruskan. Hasilnya ialah glukosa dan oksigen. Very good. Glukosa dan oksigen dan juga sedikit air lah, dan air juga. Tapi bila kita balance kan, kalau dalam persamaan kimia bila kita balance depan dengan belakang tu dia takkan sama. Tapi untuk fotosintesis ni special sikit. Kita highlightkan supaya kita nampak itulah hasil yang pokok-pokok ni keluarkan daripada proses fotosintesis. Okey. So daripada sana tu mungkin kita cikgu nak terangkan untuk pokok yang saya ni ke nanti? Okey, cikgu nak terangkan yang persamaan tadi. Okey, kita tengok kat sini. Boleh? Alright. So persamaan tadi yang kawan-kawan kita sebutkan, okey, kita ada karbon dioksida, kan? Cikgu letak kat sini. Okey, lepas tu bahan dia apa lagi? Kita ada air. Okey. Okey, lepas tu sebenarnya dia ada, okey, cikgu tolak sikit. Sini Okey, dia tambahlah persamaan kimia kan? Okey, dia tambah dekat sini. Okey, lepas tu dia akan jadi apa? Dia akan jadi glukos. Ini adalah hasil utama yang kita nak tengok pokok hasilkan. Ya. Okay, nampak Syang? Nampak. Tak apa, Ibu, silakan. Boleh. Nampak. Kemudian dia ada oksigen dan dia juga menghasilkan air. Cikgu, saya rasa lebih sesuai kalau cikgu berdiri kat sini lah. Untuk murid kita yang ada di rumah pula boleh nampak. Okey, nampak Okey, Syah pun boleh nampak Okey, so ini tambahlah. Ini tambah. Dekat sini pun ada tambah persamaan kimia kan? Okey, dan apa lagi yang tak ada dekat dalam ni? Kita ada cahaya matahari. Betul. So kita ada UV dekat sini. Sorry lah tulisan cikgu. Okey. Alright, so inilah yang persamaan fotosintesis yang kita dah ada sekarang ni, hasil daripada kajian saintis-saintis yang lepas. Yang tiga saintis tersebut ya, karbon dioksida, air, kemudian hasil dia glukos, oksigen dan juga air juga. Okey. Boleh Okey, boleh. Alright, kemudian kita nak tengok pula sebenarnya dekat mana berlakunya proses fotosintesis. Proses fotosintesis secara asasnya berlaku dalam tumbuhan-tumbuhan yang berwarna hijau. Bahagian tumbuhan yang berwarna hijau selalunya adalah pada bahagian daun. Kan, pada bahagian daun. Tapi ada juga yang batang dia berwarna hijau, contoh macam ni kan. Batangnya berwarna hijau. Jadi dekat situ juga berlaku proses fotosintesis. So maknanya kalau contohlah misal kata tak ada daun juga, masih boleh hidup ke itu? Kita tengok ada tak pokok yang tak ada daun? Okey. Pokok yang tak ada daun, saya rasa di sebelah yang ni ke cikgu? Saya angkatkan. Okey, so dia tak ada daun yang macam ni lah, yang lembut ni tak ada. Okey. So macam mana dia boleh hidup? Dia punya batang tu warna hijau. So dekat batang lah berlakunya proses fotosintesis tersebut. Okey. So sekarang ni cikgu ada beberapa model. Okey. Syah nak pegang ke boleh? Okey, tak apa, saya letak bawah. Okey, so cikgu ada beberapa model. Cikgu ada keratan rentas daun. Okey, cikgu ada keratan rentas daun. Kalau tak nampak kat sini pun ada. Sini lagi senang cikgu nak tunjuklah. Okey, ini adalah keratan rentas daun yang kita boleh tengok lapisan yang paling atas. Okey, lepas tu lapisan bawah dia kita ada palisade mesofil palisade. Lepas tu kita ada spongy mesofil dan lapisan yang paling bawah. Okey, so di kawasan ataupun di lapisan mana yang paling banyak kloroplas? Kita tanya murid-murid kita yang ada dalam talian. Kat mana? Tahu tak kat mana? Yang paling banyak apa yang tu? Banyak kloroplas dekat epidermis ke dekat palisade mesofil? Siapa yang nak cuba jawab? Saya cikgu. Okey, Irfan. Kloroplas paling banyak adalah di kawasan
palisade epidermis. Ya, betul. Bagus. Dekat kawasan lapisan yang kedua. Okey. So dia Cikgu, ada sebelum banyak. tu cikgu, saya nak tanya, apa tu chloroplast? Apa itu kloroplast? Ya, cikgu. Kloroplast adalah, kalau kita ingat, kita dah belajar tentang sel. Ini sel. Maka ini adalah sel tumbuhan. Okey. Okey. Ya. So sel tumbuhan dia ada banyak organel. Ya. Okey, dan organel ni ada fungsi dia masing-masing. Ya, betul. Contoh macam nukleus mengawal sel. Ya. Lepas tu kita ada mitokondria untuk menghasilkan tenaga. Ya. Kan? Dan untuk tumbuhan bentuk dia macam ni bentuk dia biasanya tetap. Dia ada bentuk empat segi, berpetak-petak lah Kalau selalunya. kita bandingkan dengan contoh sel manusia, cikgu, manusia juga macam ni ke? Okey, manusia juga lebih kurang macam ni, cuma bentuk dia tidak tetap. Okey. Dia bulat ataupun tak tetaplah bentuk dia. Okey. Ya. Sebab dia tak ada dinding sel. Okey. Dan untuk yang sel haiwan dia tak ada yang warna hijau ni. Apa warna hijau ni? Kloroplast. Oh, itulah dia. Okey, so ini adalah kloroplast. So ada dalam tumbuhan sahaja. Okey, so kalau nak jelas lagi kita boleh pergi dekat sini. Okey, ini kloroplast. Ini kloroplast. Okey, kloroplast selalunya bentuk dia lonjong. Nampak tak bentuk lonjong? Bentuk dia lonjong. Okey, dan dia ada dua lapisan membrane. Okey, ada dua lapisan membrane, luar dan dalam. Tu dia punya ciri-ciri dia. Okey, kemudian dalam ni ada biasa cikgu sebut pinggan-pinggan. Pinggan kat sini kan, dia bentuk pinggan yang kita tindih-tindihkan dia. Macam nak buat kenduri tu kan. So ada banyak pinggan. Okey, dan kita namakan dia grana. Okey. Dan dalam grana inilah terdapatnya klorofil. Klorofil. Okey. So klorofil tu apa? Klorofil adalah sejenis bahan kimia ataupun pigmen berwarna hijau. Okey. Pigmen berwarna hijau dan fungsi dia untuk apa? Untuk memerangkap cahaya matahari. Dan pigmen tu warna hijau, sebab itulah kawasan pokok ataupun bahagian pokok yang berwarna hijau lah yang mengandungi banyak klorofil. Klorofil maksudnya ada banyak kloroplast lah. So saya nak tanya cikgu, macam yang ini ya cikgu. Contoh daun yang ini, daun ataupun pokok yang ini. So yang ni warna merah. Yang ni juga adalah dia mengandungi klorofil ke macam mana? So Syam rasa macam mana? Ada tak klorofil? Adalah nampak yang hijau-hijau ni, tapi yang warna merah tu. Merah tu. Ya. Okey, cikgu explain dalam tumbuh-tumbuhan, sebab kalau kita tengok yang ni daun tapi dia warna merah kan? Adakah dia tak menjalankan proses fotosintesis? Ataupun proses fotosintesis dia sikit? Ada siapa boleh jawab ke? Ada tak student cikgu yang boleh jawab? Okey. Saya. Macam mana Danish? Untuk tumbuhan yang warna merah, dia masih mempunyai klorofil tetapi warna lain lebih dominan. Betul. Terima kasih Danish. Betul. Dia ada lagi juga klorofil dia, tapi dalam tumbuhan ni sebenarnya dia ada pigmen-pigmen warna lain juga. Ada warna merah, ada warna orange, ada warna kuning. Tapi kita tengok yang mana yang dominan. Itu kita akan sentuh nanti kan cikgu? Betul. Nanti kita akan sentuh. Okey? Jadi, bila kita dah tahu tentang daun, kita dah tahu tentang sel dalam tumbuh-tumbuhan, kita dah tahu organel yang terlibat dalam proses fotosintesis. Sekarang kita nak tahu pula proses yang berlaku. Okey. Jadi murid-murid cikgu akan bantulah rasanya, cikgu dah ajar. Okey. Boleh bantu cikgu untuk menerangkan proses fotosintesis. Silakan. Siapa nak mula dulu? Saya ikut. Okey, sila. Fotosintesis. Yang pertama, dia ada tindak balas bersandarkan cahaya. Betul. Proses yang pertama ialah klorofil pigment akan menarik elektron daripada air melalui fotolisis untuk menstabilkan. Okey. Dan yang kedua, fotolisis merupakan proses menguraikan molekul air kepada ion hidroksida dan ion hidrogen. Betul. Yang ketiga, ion hidroksida akan membentuk air dan oksigen. Okey, itu yang berlaku pada air. Okey, dia ada sebab kita ada air tadi kan? So sebenarnya air ni kita ada formula H2O kan? Bila dia berjumpa dengan UV, dia akan berlaku proses fotolisis ataupun proses pemecahan molekul air. So molekul air tu dia akan pecah jadi satu hidrogen, satu hidroksid. OH, dia OH dengan H+. Dia ada H+ kat sini cikgu tulis. Dia akan pecah kepada H+ dan juga O
Okey, lepas tu nanti dia akan membantulah proses-proses ini kemudiannya. Okey, seterusnya. Siapa nak sambung? Belum habis lagi tu. Saya. Okey. Amal. Pigmen fotosintesis di permukaan telekot akan menyerap tenaga cahaya. Okey, Lalu klorofil. tenaga cahaya akan menguja elektron dalam pigmen klorofil ke aras yang lebih tinggi. Betul, sebab dia dapat tenaga. Ya. Okey, so klorofil tadi bila dia terima, kita ada klorofil kan? Dalam grana. Okey, so bila dia terima ataupun dia bertindak balas dengan UV, Ya. klorofil ni sejenis molekul. Ya. So dia ada elektron. Ya. So elektron tu bila dia dapat tenaga cahaya, dia pun akan bertenaga. Dia akan excite, dia akan teruja. So dia akan terkeluar daripada molekul tersebut. So dia jadilah elektron yang bebas. So nanti kita akan tengok, sebenarnya pusing-pusing elektron lah dekat situ. Kalau okey. pernah belajar kimia boleh nampak lah apa yang berlaku dalam proses ini. Kemudian, sambung. Okey, sebelum kita meneruskan penuturan kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Zamimah. Ya. Okey Cikgu, silakan ya. Sebelum tu Cikgu ada tanya soalan kepada salah satu murid kita yang ada dalam talian Cikgu. Betul. Okey. So tadi sebenarnya proses tadi pun tak habis lagi, kita cuba sambung. Kita berdasarkan kepada persamaan tadi. Ya. Okey. Haris tadi yang nak jawab. Betul, Haris. Sambung. Ya. Oh, okey, Haris. So, daripada Amal tadi, elektron yang dah teruja tu, dia akan convertkan jadi energi lain dalam bentuk ATP. Lepas tu, elektron yang teruja ni pula dia akan go through banyak transport dalam sel tu. Lepas tu, bila dia tak ada kawan yang lain, dia akan sampai tiba ke elektron penerima elektron yang terakhir, iaitu NADP+. Betul. So, kita ambil yang daripada akhir punya fotolisis, iaitu ion hidroksida tadi. Bila digabung sekali, dia akan jadi NADPH, iaitu ejen penurunan. Dan seterusnya, dia akan dibawa kepada waktu malam, dari mana berlakunya light independent reaction ataupun tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, terima kasih Haris. Okey, so beberapa Haris cakap tadi, elektron yang keluar daripada klorofil tadi yang teruja tadi disebabkan dia dapat cahaya matahari. Okey, dia akan melalui beberapa peringkat pengangkut. Dia akan sampailah dia jumpa NADP. NADP. Okey. Lepas tu dia akan bergabung dan jadi NADPH. Okey, lepas tu dia akan yang cikgu lupa nak terangkan tadi, dua tempat berlaku yang kawan-kawan sebut tadi adalah tindak balas bersandarkan cahaya. So dia berlaku dalam grana. Sebab dalam ni ada klorofil. So klorofil tu dia akan merangkak cahaya. Dan dekat luar ni ataupun stroma, pun adalah salah satu tempat di mana dia akan lengkapkan proses fotosintesis. Jadi NADPH tadi tu dia akan keluar. Dia akan keluar. Dan dia akan disambut oleh karbon dioksida. Tadi kita baru cakap pasal air. Kan? Fotolisis. Karbon dioksida dia akan tunggu dekat luar ni. So dia akan disambut oleh karbon dioksida dan dia akan teruskan lagi proses sampailah terhasilnya glukos dan sebagainya. Cikgu rasa yang tu boleh kawan awak terangkan dengan lebih terperinci lagi. Siapa yang nak terangkan yang tidak bersandarkan cahaya? Teruskan. Arif. Seperti yang Cikgu Zamimah sebut tadi, proses tidak bersandarkan cahaya ini berlaku di dalam stroma. Betul. Jadi proses pertama yang berlaku adalah gas karbon dioksida yang diserap oleh tumbuhan akan bercantum dengan sebatian organik 5 karbon.
dan seterusnya akan membentuk sebatian organik 6 karbon. Betul. Jadi sebatian organik 6 karbon ini pula akan dihantar ke monomer glukosa dengan bantuan NADPH dan ATP yang telah kontraksi daripada tidak balas cahaya. Jadi proses terakhir di sini adalah monomer glukosa ini akan terkondensasi dan bertukar menjadi molekul kanci. Betul. Jadi seterusnya molekul-molekul kanci ini pula akan disimpan dalam stroma kloroplast. Okey, jadi faham Boleh? Boleh. Yang akhir tadi tu, okey, I sebut molekul glukos ni 6 karbon ni. Kenapa 6 karbon? Glukos terdiri daripada 6 karbon. Karbon dia ada 6, hidrogen ada 12, oksigen ada 6. Ini formula glukos. Okey. Kemudian dia akan, glukos ni banyak. Okey, tumbuhan ni dia akan, selagi ada cahaya, dia akan melakukan proses fotosintesis. Dan kalau waktu malam tak ada cahaya, adakah proses fotosintesis tak berlaku dan tumbuhan tu tak makan? Jadi siang dia akan melakukan proses fotosintesis menghasilkan glukos yang banyak. Dan kemudian dia akan simpan dalam bentuk kanji. Seperti kita makan nasi ada kanji, kita makan kentang ada kanji. Kan? So daripada proses fotosintesis dia simpan. So kalau masa-masa yang dia tak dapat melakukan proses fotosintesis, dia akan menggunakan balik kanji tersebut. Supaya tak lapar lah. Supaya Macam tak saya malam-malam lapar. Kesian pula tumbuhan tak ada makanan pula lapar. Kan? Kita lapar kita boleh buka fridge. Okay. Alright, so satu lagi yang cikgu nak terangkan sikit, bukan terangkan, betulkan sikit. Proses yang tidak bersandarkan cahaya itu tak semestinya berlaku waktu malam. Dia boleh juga berlaku pada waktu siang. Cuma dia tak perlukan cahaya lah. Dia akan sambunglah terus daripada dalam grana tadi yang dilakukan oleh klorofil, dia sambung terus keluar ke stroma. Apa yang telah pun dikumpulkan masih boleh dijalankan. Betul. Tapi waktu malam dia akan boleh terus melakukan proses yang tidak bersandarkan cahaya. Okey, boleh. Tetap boleh. Jadi, cikgu nak tanya. Okey, berapakah kadar ataupun berapa cepat proses fotosintesis ini berlaku? Adakah dia berlaku dengan sangat cepat ataupun dia berlaku dengan perlahan? Macam Sean tadi kan, pokok ni. Kenapa dia kuning bila letak dekat dalam rumah? Kenapa dia kekuningan? Adakah kerana dia tidak cukup melakukan proses fotosintesis? Kerana proses fotosintesis tu kalau dia lagi banyak berlaku, lagi banyaklah klorofil akan terhasil. Jadi kalau dia kurang hijau, bermaksud dia kuranglah melakukan proses fotosintesis disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Apakah faktor-faktor dia? Baru nak tanya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi? Ada yang boleh jawab tak apa faktor-faktornya? Saya nak jawab cikgu. Okey, teruskan. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kadar fotosintesis. Jadi kalau kawan-kawan dengar, kawan-kawan pasti akan ingat terus. Yang pertama sekali adalah kepekatan gas karbon dioksida. Yang kedua adalah keamatan cahaya dan yang terakhir sekali adalah suhu. Betul. Betul, Irfan. Terima kasih. Ada 3 faktor utama lah. Okey, sebenarnya adalah beberapa faktor lain. Okey, kalau kita tak siram pun dia tak boleh juga kan lakukan proses fotosintesis sebab salah satunya dia perlukan air. Okey, tapi yang utamanya kita lihat kepada cahaya matahari, keamatan cahaya, okey, kepekatan karbon dioksida, okey, dan juga satu lagi tadi apa? Suhu. 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 Kita tengok kepada suhu. Okey, so ini adalah antara faktor-faktor yang mana dalam di bilik rajah kita lakukan eksperimen-eksperimen untuk melihat kesahihannya. Sebab tu cikgu bawa ni, nampak tak? Nampak cikgu. Dari tadi ini saya adalah tanya eksperimen yang paling cikgu suka sebenarnya sebab dia simple tapi dia punya pemerhatian dia tu sangat menarik. Iaitu kita akan melihat, apa? Nanti cikgu explain ya. Okey, so ini cikgu perkenalkan dulu radasnya. Dari 3 faktor tadi tu, eksperimen ini adalah untuk menerangkan atau untuk membuktikan kesan keamatan cahaya terhadap proses fotosintesis. Baik. Jadi saya perkenalkan radasnya. Kita dalam eksperimen kita ada 2, satu radas, satu bahan. So radas ni, contoh kita ada bika. Okey, cikgu tunjukkan ya. Kita ada bika, kita ada termometer, kita ada tabung didih. Okey. Kemudian kita ada kaki retot ni, untuk memegang, dan kita ada lampu. Okey, bahannya pula kita perlukan yang utama sekali pokok lah.
Itu pokok apa ya, Go? Pokok apa nama dia? Pokok ni nama dia Hydrilla. Hydrilla. Dekat mana kita boleh jumpa Hydrilla? Dalam air. Dalam air. Usually biasanya dalam kolam kita boleh jumpa. Okey, ataupun dalam tasik ke. Okey, kalau siapa yang ada kolam ikan dia adalah Hydrilla. Okey. Kenapa kita pilih Hydrilla ya? Sebab kita nak tengok hasil daripada fotosintesis. Salah satu hasil daripada fotosintesis iaitu oksigen. Kalau kita guna tumbuhan darat macam yang ada dekat depan ni, kita nampak tak oksigen keluar? Tak nampak lah itu. Kita tak nampak. Sebab tu kita guna tumbuhan air. Sebab bila oksigen keluar, dia akan hasilkan buih udara. Sebab tu cikgu suka eksperimen ni. Sebab bila nampak buih-buih tu kita rasa macam buih kan, kita suka tengok kan buih keluar. Okey. Jadi bila kita excited bila kita nampak buih-buih. Syamul mesti tak sabar. Cikgu pun tak pasti. Okey, sebab dia ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi, contoh suhu tadi kan. Okey, kita tengok kalau jadi maksudnya rezeki kita lah kalau keluar buih tu. Dan bahan lain kita ada ni apa? Kita ada natrium hydrogen carbonate. Okey, so ini adalah untuk membekalkan karbon dioksida kepada pokok. Okey, so dia adalah salah satu bahan yang diperlukan untuk proses fotosintesis kan? Ya, betul. Okey, jadi daripada tiga faktor tadi, apabila kita nak mengkaji satu faktor, faktor yang lain kita kena pastikan dia dalam keadaan yang konstan. Yang tidak ubah ya, Go? Yang tidak ubah. Okey. Jadi kita tak ubahlah. Okey. So kita akan eksperimen ni mudah ni apa? Termometer. Termometer tadi adalah suhu, untuk suhu sebab kita nak konstankan suhu kan. Betul. So kita kena pastikan suhu tu tetap kekal. Okey, dan concentration ataupun kepekatan karbon dioksida pun kekal. Kita guna yang sama. Apa yang tukar itu? Apa yang tukar? Kita nak uji apa tadi? Cahaya. So kita ada lampu dekat sini. Okey. Jadi apa yang cikgu tinggal sebenarnya pembaris. Okey, tak apa. Okey, lampu ini kita ada dua cara. Sama ada kita nak bezakan jarak lampu dengan pokok. Okey, selalunya kita buat 10 cm, 20 cm, 30 cm, semakin lama semakin jauh. Sampai berapa jauh ya, Go? 30 selalunya 30 dalam tak sampai lah kan. kilometer. Okey, dalam 50 cm cukuplah. Okey, dalam 50 cm. Jadi ataupun yang kedua, cara yang kedua kita tukar dia punya kuasa lampu. Sebab kuasa lampu ni ada yang 20 watt, 40 watt, 60 watt pun boleh juga. Okey. So jadi untuk eksperimen ini kita akan buat macam mana? Okey, untuk eksperimen ini sebenarnya kita akan ukur jarak lah. Okey, tapi itulah cikgu terlupa pula pembarisnya, tak apa. Okey. Kita anggarkanlah. Kita anggarkanlah. Okey, so kita akan bila kita dah susun apparatus dan bahan ni macam ni, kita akan hidupkan lampu. Sebenarnya dia mengambil masa lah sedikit. Mengambil masa sedikit untuk kita nampak buih-buih itu terbentuk. So, proses fotosintesis itu bukan proses yang laju, dia proses yang perlahan-perlahan. Sebab tu kalau dalam keamatan cahaya yang biasa dan suhu di sini juga agak rendah, so cikgu rasa memang agak sukar untuk kita melihat hasil dia ataupun buih dia. Jadi cikgu dah sediakan cikgu. video. Okey, kalau tidak kita berhari-hari ada kat sini. Kalau tak kita kena tunggu berhari-hari untuk melihat buih-buihnya terbentuk. Okey, jadi kalau kita nak tengok, cikgu dah sebenarnya di sekolah cikgu dah buat dah eksperimen ni untuk dapatkan video tersebut. Video macam mana buih tu, adakah dia besar-besar ke? Okey, besar mana buih yang akan keluar, daripada mana buih itu keluar. So kita boleh tengok daripada video yang cikgu sediakan. Jom kita saksikannya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Wah, cikgu tadi video tu nampak ada buih-buih. Ada buih-buih tapi blub-blub tu. Itu tak adalah, itu tapi itulah dia akan keluar mungkin satu-satu. Jadi apa yang kita kena buat bila kita nampak buih-buih tu? Kita ambil gambar bukan? Ambil gambar. Ambil gambar kalau nak record kita bolehlah ambil gambar, tapi yang kita nak record sebenarnya adalah bilangan buih-buih yang terbentuk. Jadi kita kena
tetapkan berapa lama kita nak kira. Contoh dalam 1 minit. Okey, so dalam jadual kita akan tulis 1 minit berapa banyak buih yang dihasilkan. Kalau Sean tengok tadi, daripada mana keluarnya buih-buih itu? Kalau tak silap saya lah. Daripada daun dia itu. Daripada hujung-hujung daun, tepi-tepi daun, daripada keratan bahagian yang kita dah potong batang dia tadi tu, maknanya ada rongga dekat situ. So mana-mana ada rongga dia akan keluarlah buih-buih oksigen tersebut. Jadi kita kira satu. Tapi satu lagi langkah berjaga-jaga untuk dapatkan data yang tepat. Kita kena pastikan di awal buih tu keluar, kita tunggu sampai dia konsisten. Dia konsisten keluar. Okey, baru kita ready. Okey, ready 1 minit untuk kita kira. 1, 2, 3. Kalau ikut pengalaman cikgu, kalau dia punya faktor-faktor dia mencukupi, suhu dia cukup baik, kepekatan karbon dioksida dia cukup, okey, dan lampu ni pun tak ada masalah. Cikgu pernah dapat sampai hampir 200 buih dalam masa 1 minit. Boleh bayangkan dia keluar plup. Dia keluar kan. Sebab tu dia sangat menarik sebenarnya kalau kita dapat tengok buih dia. Okay, kita tanya dulu murid-murid kita yang ada dalam talian, semua faham tak? Amar faham? Amar macam senyap je. Okey Amar? Okey Okey, silakan cikgu teruskan. Boleh faham Okey, jadi dalam jadual dia pun sangat simple. Okey, cikgu lukis ke jadual dia? Boleh, Cikgu. Boleh kita boleh letak cabut ke tepi, ini. Cikgu. Okey, cikgu letak kat sini Alright. Okey. Cikgu cuba lukis jadual. Okey, jadual dia simple sahaja. Kita mulakan dengan Okey, jadual dia yang kita perlukan adalah satu adalah jarak. Kenapa kita guna jarak? Kita nak tengok keamatan cahaya. Kenapa? Siapa boleh jawab? Ada tak yang boleh jawab? Kenapa kita guna jarak lampu dengan pokok? Kita tak guna keamatan cahaya dekat dalam jadual ni. Ada siapa yang nak cuba? Ada siapa nak cuba? Boleh cuba tak apa, salah cikgu betulkan. Okey, nampaknya Saya. Okey. Kenapa? Kerana kadar kebesaran cahaya untuk didapati oleh pokok tersebut. Kadar keamatan cahaya. Okey. So kita kita nak tengok kadar keamatan cahaya. Tapi kita tak ada parameter dalam amal, kita tak ada parameter yang kita boleh tengok direct cahaya ni banyak ni, cahaya ni banyak ni, tak boleh. Jadi kita tukar dia kepada parameter yang ada unit yang kita boleh ukur. Betul. Jadi kita gunalah jarak. Sebab tu cikgu kata tadi ada dua kaedah, sama ada kita guna jarak ataupun kita wakilkan keamatan cahaya tadi dengan menggunakan mentol yang berlainan watt. Okey, boleh kan? So kita letak jaraklah kat sini berapa cm. Contoh 10 cm, 20 cm, 30 cm dan seterusnya. Okey, unit kena letak dekat atas. Okey, kemudian dekat sini kita nak letak apa tadi? Kita letak bilangan. Bilangan apa ya? Bilangan buih oksigen. Okey, bilangan buih oksigen tak ada unit lah. Kita lukis je bilangan. Okey, ini bacaan yang pertama. Bacaan yang kedua, bacaan yang ketiga. Okey, lepas tu kita ambil puratanya. Purata. Maafkan tulisan cikgu. Okey, purata. Okey, so untuk langkah berjaga-jaga untuk dapatkan data yang lebih tepat, lebih baik kita gunakan purata. Jadi kita buat beberapa kali kiraan lah. So inilah dia punya jadual. Jadi kalau nak kira kadar bilangan buih tadi kita bahagilah dengan masa 1 minit tadi. Boleh? Okay. Boleh, Ibu. Alright. So ini adalah jadual dan biasanya dengan jadual kita akan hasilkan graf. Jadi macam mana pula bentuk grafnya? Okey, tadi kita kata cahaya diperlukan oleh tumbuhan. Cikgu padam yang ni? Boleh, Ibu. Okey, cahaya diperlukan oleh tumbuhan. Jadi, adakah tumbuhan ni suka cahaya yang banyak atau suka cahaya yang sikit? Soalan yang sangat-sangat menarik, tapi saya rasa saya dah tahu jawapannya dah. Mungkin cikgu boleh terangkan lagi. Okey, cikgu terangkan. Kalau kita tengok graf daripada data tu, cikgu cuba ringkaskan. Okey, graf ini kita akan buat graf keamatan cahaya. Sorry, keamatan cahaya dekat sini. Keamatan cahaya dipaksi Y. Paksi X itu.
keamatan. Betul. Paksi Y, Cahaya, paksi. Yang ni paksi X. Oh, paksi X. Yang ni paksi X. Terbalik. Okey, terbalik. Okey, dan yang ini adalah kadar. Okey. Kadar fotosintesis. Okey. So sebelum cikgu tunjukkan bentuk graf dia macam mana, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Teroka Didik TV KPM. Baiklah cikgu, tadi cikgu ada bincangkan ataupun terangkan berkenaan dengan graf ya cikgu? Ya. Okey, silakan cikgu. Okey, cikgu teruskan ya. Ya. Baik, tadi kita dah buat eksperimen. Kalau murid-murid ingat, lepas tu daripada eksperimen kita dah dapat hasil ataupun data. Dan daripada data kita nak buat analisis. So analisis kita selalunya dalam bentuk graf. Okey, jadi berdasarkan eksperimen tadi, graf kita adalah graf kadar fotosintesis melawan keamatan cahaya. Jadi keamatan cahaya ni semakin ke kanan dia akan semakin banyaklah. Kalau jarak tadi maksudnya jarak dia 10 cm, 20 cm, 30 cm sampai 50 cm. Okey. Kemudian biasanya graf dia akan meningkat. Bermaksud semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar fotosintesis. Sebab tu graf dia meningkat dan lama kelamaan dia akan mendatar. Kenapa dia mendatar? Sebab ingat tak kita ada berapa faktor tadi? Tiga faktor. Kan? Jadi yang faktor yang lagi dua tu kita pastikan dia tetap. Kan, constant. Jadi faktor-faktor itulah menjadi faktor penghad. Kita cakap faktor penghad. Jadi kalau kita nak naikkan graf ni lagi, kita kena tambah faktor penghad. Contoh kita tambahkan kepekatan karbon dioksida ataupun kita meningkatkan suhu. Contoh macam itulah. Boleh. Okey. So yang ini adalah untuk kadar fotosintesis melawan keamatan cahaya. So ini graf dia. Inilah hasil dia. Jadi pokok sukakan cahaya, tapi kena ingat ya, cahaya ataupun UV yang terlalu tinggi juga bahaya untuk pokok. Ya, betul. Dia akan memusnahkan klorofil yang ada pada pokok. Jadi tak boleh tinggi sangat jugalah. Dia ada keamatan yang paling sesuai. Jadi kita kena bagi cahaya yang cukup, tak terlebih, tak kurang. Kena pada level yang optimum. Yes, very optimum, very good. Kataan itu juga nak sebut tu, yang optimum. Dan apa-apa saja untuk benda hidup kita perlukan yang optimum sahaja. Macam kita makan pun tak boleh terlalu banyak, tak boleh terlalu sikit. Betul. Okey, so jadi pokok kalau tadi kita dah sebut tentang pokok yang berwarna. Kan, kalau kita dah explore tadi tu, kita dah teroka. Okey, pokok yang berwarna yang macam ni tu. Pokok yang berwarna maksudnya dia masih ada klorofil, tetapi pigmen lain tu mendominasi. Jadi kita nampaklah merah ke orange ke, kan. Okey, tapi masih lagi berlaku proses fotosintesis. Jadi pokok-pokok seperti ini sesuailah kalau kita nak letak di dalam rumah, kerana keamatan dalam rumah tu sesuai. Dia tak perlukan banyak sangat cahaya. Betul, tak perlu cahaya yang terlalu banyak. Tapi ada pokok yang dia kena cahaya terlalu banyak. Dia perlukan cahaya yang banyak. Sebab tu kita tengok ada pokok yang sesuai untuk kita letak dekat halaman rumah. Ada sesuai kita letak di bawah porch kereta tu kan. Ada yang sesuai kita letak dalam bilik. Kan. Hari ini memang saya belajar banyaklah cikgu penerokan kita pada hari ini. Betul. Apa pula untuk murid-murid kita yang ada dalam talian dalam talian, apa yang anda telah mempelajari ataupun melalui penerokan kita pada hari ini, apa yang anda telah pun belajar? Siapa nak tanya, siapa nak jawab? Okey, kita ada Danish. Apa yang anda belajar? Berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, dapat saya simpulkan bahawa kita perlu meletakkan pokok di tempat yang bercahaya matahari agar pokok dapat cahaya matahari yang mencukupi. Tetapi tidak boleh berlebihan kerana UV yang terlalu tinggi boleh memusnahkan klorofil dalam pokok. Betul. Jadi teruskan ini. Selain itu juga pokok memerlukan air yang mencukupi.
Betul. Jadi sebab kita dah tahu apa yang pokok ni lakukan dengan bahan-bahan yang kita bekalkan ini ataupun kita letak dia dekat luar, maksudnya kita bekalkan dia dengan cahaya matahari kan. Apa yang dia buat dengan cahaya matahari, apa dia buat dengan air. Okey. Ada lagi yang nak bagi, siapa lagi yang nak bagi pendapat ataupun apa yang anda belajar? Ya, hasil pembelajaran kita. Ya. Saya cikgu. Okey. Jadi apa yang saya belajar sebelum ni, saya ingatkan yang pokok ni time buat fotosintesis just serap cahaya dan keluarkan oksigen. Tapi hari ini saya belajar yang saya tak dapat tahu yang proses dia lagi kompleks daripada just serap cahaya dan keluarkan oksigen. Dan saya tahu ada juga faktor-faktor yang akan mempengaruhi kadar fotosintesis. Okey, betul. Terima kasih Ifan. Okey, betul. Kalau kita tak belajar secara mendalam proses ini, kita hanya nampak, kita hanya dapat kesimpulkan apa yang kita nampak. Pokok ni layu sebab dia tak kena matahari. Pokok ni layu sebab kita tak siram. Tapi kita tak tahu di sebalik keperluan-keperluan tu apakah proses yang berlaku di dalam pokok, kan? Jadi bila kita dah belajar hari ini, kita tahulah proses yang berlaku di dalam pokok. Jadi lepas ini kita lebih menghargai pokok kita dengan membekalkan apa yang dia perlukan. Ya, nanti saya bila balik kat rumah, Cikgu, saya kena susun baliklah susunan pokok saya. Betul, ada yang kena letak dalam, ada yang kena letak luar. Memang betul sangat. bercabur sikit rumah saya. Okey. Dan siapa lagi murid kita yang ada dalam talian, ada apa-apa yang nak tambah ke? Ada yang nak tambah apa yang kita belajar hari ini? Faham ke? Okey. Mungkin anda boleh sebutkan berkenaan dengan pokok yang ada di sebelah anda. Saya nampak semua murid ada pokok, ya? Betul lah, Sean. Semua ada pokok dekat situ. Ada pokok yang ada bunga ke? Sebab pokok cikgu dekat depan ni semua tak ada bunga. Oh, iyalah. Pokok saya ke? Pokok Danish ada bunga. Okey, apa fungsi bunga tu, Danish? Saya tak pasti nama dia. Tak pasti nama dia. Okey, fungsi bunga untuk apa? Untuk melakukan proses pembiakan. Betul, pembiakan. Tapi semuanya pokok tulen ataupun pokok plastik? Ada tak yang guna pokok plastik pula? Ada Saya Ifan pokok plastik sebab dalam rumah ya. Tak apalah, asalkan faham konsep yang kita belajar. Tapi lepas ni bila kita dah tengok ada pokok yang boleh letak dalam rumah, ada pokok letak luar rumah. Kalau rumah tak ada tanah pun masih lagi kita boleh tanam pokok di dalam rumah. Ya, betul. Mungkin cikgu nak simpulkan apa yang kita dah terbukai pada hari ini, Cikgu? Okey, so daripada awal tadi, bila kita nak merungkaikan persoalan ataupun kerunsingan Sean tadi, cikgu dah cuba menerangkan dan kawan-kawan berbincang dengan kawan-kawan tentang proses fotosintesis. Okey, daripada awal, apakah bahan-bahan yang diperlukan oleh proses fotosintesis dan apakah hasil yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, kan? Lepas tu kita dah tengok di mana berlaku proses fotosintesis. Okey, di dalam daun, di dalam sel bahagian mana pula yang berlaku fotosintesis. Organel kita dah tengok dalam organel tu bahagian mana pula yang melakukan proses fotosintesis. Jadi kita tengok daripada besar ke kecil, detail dah kita tengok. Okey, lepas tu kita dah tengok pula faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis dan eksperimen yang cikgu dah jalankan hari ini, ada cikgu demonstrasikan adalah untuk kita membuktikan bahawa keamatan cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Baiklah cikgu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu kerana sudi ataupun kerana telah membuat perkongsian ilmu bersama dengan saya dan juga kepada mereka yang menonton di rumah dan juga kepada mereka yang ada dalam talian, tetamu-tetamu khas kami iaitu Haris, Arif, Haziq, Amar, Farhan dan juga Danish. Terima kasih kerana sudi bersama kami untuk penerokan kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, jangan lupa ya, setiap hari Isnin hingga hari Jumaat pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari, anda boleh menonton Teroka di TV KPM. So pastikan anda tonton pada hari esok ya, hari Jumaat pukul 11 pagi. 11 pagi. Itulah saja untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di Teroka di TV KPM. Bye.